Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini petang ni okey, jadual mulai daripada minggu ni lah minggu ni kita akan buat sehingga pada akhir bulan ni lah. Okey. Bulan kita dah masuk pada penghujung pada pada bulan perkitaan pada bulan depan, dan kamu minggu depan ada apa? Ada trial ada sekolah kata trial. Okey, trial di PKK. Tak apalah, insya-Allah. Jadi apa, untuk trial tolong fokuskan betul-betul soalan trial tu. Jadi soalan trial tu tengok balik macam mana, sebab dia punya persen untuk kepada peperiksaan yang sebenar tu dia tidak jauh dalam lebih tu. Okey, itu adalah kalau cubaan tu daripada kalangan apa? Daripada kalangan Hakim sendiri. Kalau percubaan tu daripada Hakim, maka soalan tu awak kena betul-betul kuasai betul-betul soalan. Nanti kita tengok tips yang macam mana. Baiklah, kita mulakan dengan kelas kita dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin ya rabbal. Baiklah ya. Okey. Kita nak tengoklah apa yang kita nak janjikan. Seperti mana yang kita janjikan, iaitu kita punya bulan September ni kita terus fokus pada kita soalan. Kita dah belajar dah beberapa soalan itu. Okey, jadi tolong fokuslah kenapa kita nak kena betul-betul dengar betul-betul untuk September ni, macam mana cara yang Ustaz akan berkongsi dengan kamu, walaupun apa ini berdasarkan pengalaman Ustaz lah sebagai tenaga pengajar, perkongsian bersama dengan bersama ustaz-ustaz yang mahir dalam yang nada kertas dan sebagainya. Baik. Kenapa? Okey, Ustaz mulakan ya. Okey. Kenapa murid-murid murid-murid Kafa dapat SRA, ataupun kalau di apa di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dia ambil siraj, okey, dia ambil siraj, yang siraj ataupun siraj ni wajib ambil PPK. Kenapa? Kenapakah kita kena ambil PKK? Pelajar-pelajar terutama sekali di sekolah-sekolah agama lah. Okey, kalau yang kafa, dia ada kafa di kafa tulen, ada kafa di kafa mana? Kafa di apa? Apa nama? Kafa di SK. Jadi dia perlu ambil UPKK. Kenapa? Apakah jawapan di sebalik dia tu? Okey? Kita tengok apa dia kata. Kenapa kita kena ambil? Baik. Dia ada beberapa aspek. Okay, kita kata 4 kepentingan yang kita kena ambil faham betul. Jadi kalau ada apa ibu bapa yang tak nak anak dia ambil PKK, itu sangat-sangat. Okey, sebab apa? CJ UPKK ni adalah merupakan CJ yang mana diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. KPM itu adalah Kementerian Pelajaran Malaysia. Dan kita ambil UPSR lah untuk tahun 6. Okey, tahun 5 dia ada UPKK, ujian penilaian kelas kapal. Dia nak tengok sejauh mana kebolehan kita dan menguasai tidak untuk ilmu-ilmu agama. Okey? Itu yang pertama. Ataupun yang diiktiraf oleh MARA. MARA ni maksudnya Majlis Amalan Rakyat, yang mana yang dia ada institusi pendidikan dia, contoh kalau kita sebut sebagai macam MRSM, okey, ataupun yang diiktiraf oleh agensi berkaitan. Agensi berkaitan kat sini contoh Jabatan Agama Islam, kalau Ustaz duduk di Selangor, maka Jabatan Agama Islam Selangor lah. Kalau yang duduk di wilayah, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kalau di Pahang, Jabatan Agama Islam Pahang. Kalau di Melaka, mungkin Majlis Agama Islam Melaka, ataupun di Terengganu dan sebagainya. Okey, jadi diiktiraf oleh badan agama. Okey, badan agama. Tak berapa dengar. Oh, cakap kuat sikit. Okey, kejap. Dan siapa yang tak dengar suara Ustaz? Kalau yang dah boleh dengar, cuba naikkan thumb up. Thumb up, insya-Allah. Jadi kita nak sebut kat sini, jadi CJ ni yang pertama tadi diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, ataupun kita kata MARA, ataupun agensi yang berkaitan. Jabatan Agama Islam. Okey, yang kedua adalah sijil UPKK.
Okey, siapa yang tak dengar dia boleh keluar balik kelas ni, dia masuk semula. Okey, yang tak boleh dengar, dia keluar dan dia masuk semula pada kelas kita ni. Kelas kita ni 50 minit, sangat-sangat, masa yang sekejap ya, okey. Kemudian yang kedua, sijil UPKK juga adalah syarat utama untuk memasuki sekolah menengah agama. Itu yang penting. Ataupun SMKA. Ataupun saya tak nak pergi sekolah menengah agama ustaz, saya nak pergi ke sekolah berasrama penuh, SBP. Ataupun SBPI, sekolah apa berasrama penuh integrasi ataupun MRSM. Itu sebab apa kita kena kenal UPKK. Sebab apa? Bila nak duduk di asrama, mereka akan tengok pelajar tu ada tak asas-asas agama. Begitu supaya semua mudah kan pihak pengurusan tu nak mendidik, nak okey, yang reti boleh solat, reti mengucap, reti sembahyang. Bukan nak kata yang tak ambil UPKK tak reti mengucap, bukan begitu, tapi dia ada kelebihan kat situ. Itu sebab tu kita nak tengok sangat. Okey, ketiga. Yang ketiga, tambahan syarat kemasukan ke sekolah terpilih. Ini salah satu daripadanya. Contohnya kalau pelajar di apa? Di Selangor, dia ada banyak sekolah yang dapat khusus. Contoh di Sambes, Samten, apa punya Sam banyak Sam. Okey, dan Sam Kuala Lumpur. Begitu juga kalau di Selangor ada juga MIK, okey, Mahat Integrasi Tahfiz Sains. Itu di Selangor. Tapi kalau di wilayah Persekutuan dia ada semesta, dia ada semamawid dan sebagainya. Jadi itu adalah orang kata tambahan syarat untuk masuk sekolah yang terpilih, sekolah khusus sebagainya. Okey. Yang keempat, CJPKK juga adalah syarat untuk mendapatkan derma siswa ataupun beasiswa. Ini adalah syarat tambahan. Ini yang terbaru sekali untuk yang terkini yang latest ni yang Ustaz dapat laporan juga lah. Okey. Jadi tak rugi kita ambil UPKK. Okey. Next. Usah direnung letihnya berusaha, tapi renunglah manisnya kejayaan. Memang kita rasa Allah susah lah Ustaz. Penatlah Ustaz. Memang begitu. Orang yang berusaha itu memang kita kata memang dia berusaha, tapi di akhirnya dia akan mendapat kejayaan itu dia akan lupa segala penat lelah dia. Segala apa usaha dia, segala apa yang dia buat untuk family dia ke, untuk mak ayah dia ke, untuk diri dia sendiri. Dia rasa penat. Tapi bila dia berjaya mendapat A, dia akan senyum lebar dan dia akan lupa segala-gala apa yang telah diusahakan. Itu yang penting. Ini kata-kata semangat je lah ya. Okey, ke mana nak lepas ni PKK? Ke mana nak pergi? Nak pergi ke mana? Okey. Maksudnya kita lepas ni PKK ni nak pergi mana? Ini dia. Ini salah satu contoh lah. Apa yang Ustaz dah buat ni. Contohnya untuk darjah 3. Darjah 3 tengok dekat tangga tu. Naik darjah 4 awak relax di data sikit. Awak dah tak kisah, tak payah nak baca, tak payah nak apa. Tapi kena juga baca. Okey. Masuk darjah 5 dia macam daki sikit. Tu dah penat sikit lah. Bila naik darjah 6 dia dah data tapi oleh kerana apa? Sebab kita dah dimaklumkan bahawa UPSR tahun ni tak ada. So tolonglah konsentrate pada UPKK. Sekejap aja. Bulan depan dah kita naik. Mulakan baca daripada sekarang. Okey? Jadi kita kongsikan tips-tips dia. Okay, lepas tu PSRA di Selangor pun telah dibatalkan. Okey, dah ditangguhkan. Begitu juga dengan UPSRA yang di Jabatan Agama Wilayah Persekutuan telah digantikan dengan pentaksiran. Okey, PPKSRA. Sebab Ustaz tahu, Ustaz mengajar di Jawi, dia mengajar di wilayah. Okey, ini hala tuju kita. Mana kita nak pergi ke MRSM, kita dah ada fokus untuk pergi SBP, kita ada fokus untuk pergi ke SMAP, SMKA dan SBK dan Sekolah Agama Menengah Negeri dan sebagainya. Okey, ini. Kenapa 14-9? Kamu mesti tanya. Ini 14-9 ni nota yang Ustaz akan talk pada 14-9 nanti. Okey, seterusnya subjek yang dinilai. Dia ada 8 subjek kesemuanya. 3 subjek yang dinilai oleh siapa? Dinilai oleh cikgu kamu sendiri yang ada ke sekolah. Contohnya hafalan Al-Quran kamu. Sekarang dah start hafazan kan? Kalau start hafazan, baca elok-elok. Kalau tak dapat, minta lagi dengan Ustazah. Tolonglah Ustazah, bagilah peluang kepada saya. Saya nakkan benda ni untuk dapatkan muntah, dapatkan lafaz. Okey, begitulah. Kemudian penghayatan syariat Islam, kemudian amali solat ni semua yang dinilai oleh cikgu kamu di sekolah. Sebab tu kena buat baik dengan cikgu. Ya.
Bukan buat baik buat kita nak tapi kita kena ikutlah. Cikgu bagi tugasan, kita buat. Jangan kita abaikan. Okey. Kemudian ulum syariah sampai last kali. Target dia, klik yang bawah sekali tu. Kelas kita hari ni ialah Lughatul Quran. Ustaz nak fokus kat situ. Baik. Seterusnya, penilaian. Penilaian ada 4 bentuk penilaian yang dibagi. Contohnya pertama lisan, yang kedua amali, ketiga lisan dan pemerhatian. Okey, yang keempat ialah bertulis. Yang bertulis inilah yang kita daripada pihak kita sendiri nak kena uruskan. Okey, macam mana? Cuba kita tengok satu persatu. Kita tengok satu persatu. Baik, ini jadual peksa. Okey, jadual peksa macam biasalah, jadual tak ubah. Okey, dia tulis situ calon yang disekalikan tahun 2020 hingga dan 2021. Okey, jadi dah keluar dah jadual pun 7 Oktober. Tolong ambil perhatian elok-elok. 7 Oktober. Paper kita ada 2 jam. So, masanya lama, jangan buat sekejap. Okey, jangan buat sekejap. Jadi ada cara-cara dia. Kejap lagi kita kongsikan. Okey, hari ini Ustaz akan kongsikan beberapa item. Okey, kita tengok apakah item-item yang kita nak tahu untuk kelas kita. Memang sekejap ni masa pun tengoklah tu. Dah 4:20 dah 10 minit dah berlalu. Okey, ini adalah Lughatul Quran. Okey. Ini adalah grade permarkahan. Grade permarkahan ni kalau anak ustaz cakap apa? Ustaz bahasakan diri ustaz Walid tau. Ustaz bahasakan diri ustaz ni Walid. Ustaz cakap pada anak ustaz cakap apa? Walid tak nak kamu dapat E. Saya tak nak kamu dapat E. Loh, kalau tak dapat E nak dapat apa? Cukuplah kamu dapat 90%. Ustaz tak nak. Ustaz cakap begitulah kat anak ustaz. Tinggalkan ke tepi. Dapatkan 90%. Apa maksud 90% ni? Ini psikologi. Okay, ini psikologi. Psikologinya apa? Apabila kita dapat 90%, automatically kita akan dapat E. Begitu. Jangan kita, stres lah. Papa nak A, semua A. Jadi kita stres dengan bunyi A tu, kita rasa stres. Bila kita dapat 90 ke atas pun cukup dah. 90% ke atas. A tak payah, 90 je, 90%. Cukuplah. Itu maksudnya, bila kita dah dapat 90%, kalau tak dapat pun dapat 88, 86, itu pun dah kira A dah. Sebab awak tengok grade markah di sini, 80% adalah A. Itu dia punya, kita letak pada dalam kita punya minda ni, gunakan orang kata macam ni tu, kita gunakan dalam kepala kita akan dapat kita nak 90%. Untuk semua mata pelajaran, insya-Allah kita akan dapat apa yang kita usahakan. Kalau kita tak usaha, tak dapatlah. Kalau kita usaha, insya-Allah. Kita dah usaha-usaha, tapi jangan lupa kita doa. Hari kejadian nak pergi ke periksa tu, minta maaf dengan ibu, minta maaf dengan ayah, minta ayah, ibu, maafkan saya. Tolonglah doakan saya agar saya berjaya. Itu yang paling penting. Okey? Kalau B macam itulah 60 ke 79, C 40 ke 59 dan D 1 ke 39. Takkanlah awak nak ambil sekali. Okey, kita dah usaha banyak-banyak, takkan kita nak ambil yang bawah sekali. Kurang-kurang ambillah yang atas sekali ke, yang dua ke atas ke. Okey, begitulah contoh dia. Okey, seterusnya. Ini adalah muka depan soalan yang bakal kita akan lalui nanti. Kita akan dapat macam ni bentuk dia. Tak tahulah kod 2021 ni dia punya bentuk soalan dia jadi macam lain. Itu ustaz tak tahu. Tapi setakat ustaz jaga periksa, ustaz jadi nak ceritanya beginilah bentuk muka depan kertas soal. Ini soalan muka soal ni Lughatul Quran ni tahu ni. Tak ada. Okey. Jadi ini muka depan ni, ya, muka depan dia. Jadi awak cuba tengok kat situ, okey, ya. Ini 04092021 tu, ini adalah tarikh hari ini. WTC tu ustaz sajalah letak, awak tak kira lah. Tapi kalau boleh dapat kertas soalan, jangan tulis nama. Ustaz ulang sekali lagi, jangan tulis nama. Pastikan anda tulis nombor kad pengenalan ataupun kita sebut sebagai my key.
Siapa kat sini dia ingat my kid dia? Siapa ingat kat sini? Sekejap Ustaz tengok orang ini ramai tak? Biasanya, 20 orang. Alhamdulillah. Baik, tak apa. Ikut tadi kan? Sekejap. Dah ikut. Okey. Okey. Jadi, jadi bila kita nak sebut ni, tak apa. Saya tak buat IC lagi. Tak apa. Tak ada masalah. Okey. Jadi perhatikan apa yang tadi. Okey, yang tadi ni jangan tulis nama. So awak jangan tulis nama. Ada lagi biru. Sorry. Allah Akbar. Sekejap Ustaz lupa nak unlock meeting. Sorry. Mesti ada kejap. Okey, sorry. Minta maaf. Dia dah usyok kita nak mengajar pun. Kita pun turunlah masa terlampau tengoklah dan okey, jangan tulis nama Jangan tulis nama. Dilarang tulis nama. Jangan tulis nama awak. Okey. AHMAD awak tulislah angka giliran awak nanti pandailah nanti itu dia. Jangan tulis nama. Baik. Markah. Markah ni terserah pada awak lah. Kalau bahagian A awak nak dapat contoh nak dapat 35 daripada 40. Okey, kemudian ataupun saya tak naklah 35, saya nak dapat 30. Okey, contoh pula bahagian B saya nak dapat dalam 55. So tambahlah 55 dengan 35 dah dapat berapa? 90. Okey, kalau kata bahagian B awak nak dapat apa? 50 dan tambah dengan 30, awak dapat 80. Tapi awak tanya Ustaz, lah Ustaz macam mana nak dapat 82, 86, 88 itu kita kata itu ikut nasib kita. So, Ustaz tak boleh nak bagi markah yang tepat-tepat ni. Jadi awak kena usaha sendirilah. Maksudnya awak kalau dah target 90 tu kalau dapat lebih, alhamdulillah. Kalau kurang daripada tu, masya-Allah. Okey, kalau dapat 80, subhanallah. Itu dia Itu dia maksud dia. Okey. Apa target di PKK 2020? Okey, target kamu apa dia? Kamu kena ada simpan target pada diri kamu. Baik. Untuk pelajaran yang masuk untuk tahun untuk bahasa lugha-lugha Quran UPKK 2021, ciri-ciri dia ambil daripada tahun 3. Okey, tajuk dia ambil daripada tahun 3, tahun 4 dan tahun 5. Apa dia? Cuba tengok betul-betul. Ini dia tajuk-tajuk dia. Tajuk tahun 3, al-malabisu, al-alwan, al-zaman, al-af'al, al-dhamairu, al-a'dad wal arqam. Ini tajuk kita dah belajar daripada Jun itu. Ustaz dah masuk dah sebut sedikit. Al-malabisu tu Ustaz tak masuk dah sebab itu perkataan baju tu tahun 3 punya. Al-awqat bab masa. Bab masa. Saya ulang sekali lagi. Bab masa. Kena baca kuat-kuat, kena baca betul-betul. Al-awqat, al-ayyam, Sekali lagi saya sebut. Al-ayyam, asyhur miladiyah, al-hijriyah. Tolong fokuskan tajuk ni. Kenapa? Tolong fokuskan tajuk ni. Okey? Ingat. Okey, nota Ustaz akan bagi. Ustaz dah bagi pun nota tu. Jadi awak cuba titik je lah. Nanti awak titik lagi Fil bait, lepas tu haulul madrasah, al-af'al, al-khatab, wal-a'dad. Kemudian tahun 5, al-hayawanat, al-ma'kulat, fil matbakh, harfil jar. Okey, harfil jar, lepas tu al-zuruf, al-zarf. Okey. Apa benda yang kita nak tengok hari ni? Okay, cuba tengok betul-betul. Ada istifham tak ada lagi Betul dia kena tambah tajuk satu. Al-adawat istifham. Okey, itu kata tanya. Dia patut ada satu lagi. Ada penambahan kat sini. Okey, tak apa. Kita teruskan lagi kepada yang lain. Ni. Yang ini yang paling mustahak Ustaz nak kongsi dengan kamu. Soalan 2018, soalan 2019 ataupun soalan yang sebelum ini semuanya ada 12 item jenis soalan. Apa benda tu? Item 12 ni adalah bentuk soalan dibina. Okey, bentuk soalan dibina. Jadi kalau kita nak sebut bentuk soalan dibina, apa dia? Bila kita sebut soalan dibina, dia ada 12 jenis soalan. Yang pertama, item yang pertama adalah soalan objektif. Dia ada 10 soalan kesemuanya. 2018 ada 10 soalan, 2019 ada 10 soalan, daripada 2012 ataupun 2000 yang ke belakang tu sampai hingga segini
objektif masih lagi dia kekal 10 soalan objektif. Tu dia. Kita habis pukul berapa? 4.40? Tidak. Kita habis pukul 5. Kita habis pukul 5. Okey, kita start pukul 4.10, kita habis pukul 5 insya-Allah. Okey? Okey, ambil lakuan. Baik. Apa dia yang kita nak bincangkan ini? Cuba tengok betul-betul. Objektif soalan. Item pertama soalan objektif. Item kedua soalan campuran. Apa bentuk soalan? Kejap lagi kita tengok macam mana. Okey, Ustaz akan sentuhkan 3 sahaja. Item 1, item 2, item 3. Okey? Item 1, item 2, item 3. Jadi yang ini yang Ustaz akan kongsi dengan kamu kejap lagi. Okey? Kita tengok apa dia. Okey, yang kedua soalan campuran. 2018-2019 sama ada masuk. Okey, begitu juga dengan item ketiga sampai item ke-9 dia campur. Dia campur macam mana Ustaz dah bagi sempadan tu. Tengok item 1 sampai item 6 adalah soalan bahagian A. Ustaz ulang sekali lagi. Soalan bahagian A ada 6 bentuk penyoalan. Soalan ke-7 hingga soalan ke-12 dia ada 6 juga bentuk soalan kertas B. Bahagian B. Okey, kertas satu saja. Tapi dia ada 2 bahagian. Pertama 40 markah soalan daripada bahagian A. 60 markah daripada nombor 36 sampai 65. Soalan itu adalah soalan yang markahnya ada 60. Okey, 36 sampai 40. Okey. Cuba tengok yang item ketiga sampai item ke-6 bahagian A. Sesuaikan ayat dengan gambar. Gariskan jawapan yang betul. Sesuaikan tajuk dengan pelajaran. Tulis jawapan yang betul. Tandakan betul salah. Letak jarum ataupun bab masa. Okey. Kemudian item yang kedua, item yang ke-7 sampai ke-9. Keluarkan dari petikan. Okey, keluarkan. Yang ini penting. Please take note. Keluarkan dari petikan. Apa yang kita nak kena keluarkan? Tengok. Kalau dia minta keluarkan harful jar, awak keluarkan harful jar. Letak kat situ. Kalau dia minta keluarkan isim, awak keluarkan perkataan isim ataupun kata nama. Kalau dia nak minta kata kerja, awak keluarkan kata kerja. Mesti kata kerja tu tak lari daripada alif, nun, ya, ta. Ingat? Alif, nun, ya, ta. Ada di depan kalau dia fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' dia akan ada di depan, ada di belakang. Boleh faham? Itu dia maksud contohnya. Keluarkan perkataan dia. Nanti kita tengok macam mana. Itu untuk siri-siri yang untuk minggu last kot. Nanti. Sebab Ustaz nak pergi go through satu. Supaya kamu betul-betul masuk Ustaz punya kelas ni bukan masuk saja-saja masuk no je kan. Nanti kau tak faham juga kan. Tak faham boleh tanya dengan ruangan chat. Ustaz memang kunci suara ini sebab Ustaz tak nak ada apa. Kalau boleh nak terus laju je Okey. Baik. Kemudian item 7, 8, 9 macam Ustaz kata tadi bina perkataan. Ini kita dah belajar itu. Bina perkataan macam mana? Betulkan ayat. Itu. Lepas tu bina ayat susun perkataan jadi ayat dan karangan dan petikan. Okey. Okey, habis. Okey. Item soalan ni ada 12. Kenapa Ustaz kuningkan yang atas yang item 1 dengan 2 dengan item 10, 11, 12? Kenapa? Siapa tahu? Kenapa Ustaz kuningkan? Ada hijau, ada kuning. Bendera Kedah ke ni? Memang Kedah memang warna lagu ni lah no. Tapi nak ceritanya yang kuning tu, kuning dah. Kalau yang kuning tu adalah soalan dia tidak bertukar. 2018, 2019 dia sama sahaja. Dia tak ada pertukaran langsung. Dia sama. Objektif begitulah objektif. Kemudian soalan yang item kedua, soalan ke-11 hingga 15, alhamdulillah 2018 dan 2019 soalan yang sama bentuk dia buat. Dia bagi banyak tajuk dan dicampur ke dalam satu. Pandai-pandai lah awak jangan. Dan soalan yang item ke-10, item ke-11 dan 12, itulah dia punya soalan. Apa dia yang pertama? Bina ayat. Dia bagi awak perkataan, awak ada isim, awak ada fi'il, awak ada satu lagi isim, dah dapat dah bina perkataan. Macam yang kita belajar sebelum ni lah. Bina ayat macam mana? Ayat yang boleh kita kata-kata nama, kata-kata Pak, tengoklah. Ayat tu panjang ke, pendek ke. Sebab tu Ustaz kita akan masuk pada minggu-minggu yang akan datang. Okey, susun perkataan menjadi ayat. Ini kaedah yang last kali nanti minggu keempat. Jadi,
Untuk bulan ni saja dia ada 12. So start hari ni untuk item 1, 2, 3. Dan minggu depan 4, 5, 6. Minggu satu lagi 7, 8, 9. Dan minggu yang last kali ialah 10, 11, 12. Kita itulah tajuk kita untuk yang akan datang. Okey, tajuk kita banyak dah belajar. Kalau tak faham je, Ustaz akan terus direct pada tajuk apa benda yang kita nak tahu. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya apa dia? Ini tajuk-tajuk yang dah masuk untuk 2018 Al-Qadar. Okey, itu dah bertanda raih minggu tu semua dah masuk. Yang tak bertanda tu yang tahun 2019 Al-Qadar Fawaqih tak masuk. Itu berdasarkan pada kertas soalan peperiksaan sebenar. Kekerapan dia ada satu. 2020 tiada peperiksaan. Tiada exam. Okey? Hayawanat. Okey. Cuba tengokkan perhati betul-betul yang di pangkah tak ada tu. Takut-takut tahun ni ada dalam soalan kuesion. Ustaz ulang sekali lagi. Spellnya bunyi ya. Takut-takut ada keluar dalam peperiksaan kita nanti. Okey? Tolong perhatikan yang bertanda pangkah tu. Baca bagi lebih sikit. Luangkan masa tu. Luangkan masa. Kalau kita selalu main handphone, kita banyak luangkan masa dengan handphone. Sekarang kita luangkan masa dengan tajuk-tajuk yang kita tanda pangkah. Jawab istifham, al-asma, isim isyarat, lughatul fas, okey, al-qudar. Cuba luangkan masa sikit. Baca bagi banyak. Bagi betul-betul kita mantap, kita faham betul-betul. Okey, Ustaz tak nak ambil lama ayat ni. Banyak lagi slide yang tak di itu. Okey, seterusnya. Ini kertas soalan. Kertas soalan terpampang kat situ Ustaz tulis yang betul 2018 dengan 2019. Ini contoh dia. Okey, ini 2018 2019. 2021 tak keluar lagi ya. Ini dah dia contoh dia. Muka depan. Faham? Betul-betul dia punya kertas soalan. Jadi Ustaz dah sebut tadi ruangan kotak tadi tolong jangan tulis nama. Tuliskan nombor my kit awak dan angka giliran di bawah. Ingat angka giliran masing-masing. Okey? Itu saya ulang sekali lagi. Jangan tulis nama. Okey? Okey. Seterusnya. Yang pertama Ustaz sebut tadi, soalan objektif. Soalan objektif yang mana? Kertas soalan objektif. Cuba tengok betul-betul. Ini dia punya track record dan dia punya apa panggil? Story. Story dia. Okey. Kalau kamu tanya, kalau Ustaz dapat tahu mana betul soalan. Ini bukan nak jual buku tak jual buku bang. Buku saya pun tak habis lagi. Orang beli. Okey, ini buku daripada Telaga Biru. Okey, buku daripada Telaga Biru. Ini Lughatul Al-Quran, koleksi peperiksaan sebenar. Ustaz tengok kat sini lah. Okey, sebab itu yang Ustaz boleh tengok. Okey, contoh 2017 5/5. Sekejap. Tengok apa dia 5/5. Kemudian 2018 4/6. Kemudian 2019 3/7. Okey, sebelum ni kalau soalan objektif dia ada 10 soalan, dia tak ada singkatan, dia tidak ada apa, tidak ada pembahagian pertanyaan tu tidak ada pembahagian. Tapi kalau dalam 2018 bermula pada 2017, 2018, 2019, dia ada bahagi-bahagian dia. Contohnya dia bagi 5/5. Okey, apa dia? Untuk 5 soalan pertama yang objektif tu dia akan tanya dalam bentuk buah-buahan, sayur-sayuran, binatang dan sedikit tanya bab masa. Bab masa ni dia akan tanya yang simple-simple lah. Dia tanya jam apa dia, jam pula dah, apakah jenis jam sekarang pukul berapa. Pilih-pilih lah, itu soalan objektif. Okey, dia bagi pilihan jawapan. Okey, jadi 2021 kita tak tahu lagi macam mana bentuk soalan ni. Okey, berdebar sebenarnya. Okey, cuba tengok pula yang ni. Perkataan, okey, banding beza. Soalan dia yang kelima ni, okey. Yang kata buah-buahan, sayur-sayuran, binatang dan masa ni, dia akan tanya pada 5 yang ke depan. Ataupun yang 4 soalan yang depan. Ataupun 3 soalan yang depan. Yang perkataan dengan banding beza, dia akan tanya pada 3 soalan objektif, 7 soalan objektif yang belakang.
2018, 6 soalan objektif yang belakang. Yang belakang daripada 10 soalan tadi lah. Okey. Lepas tu dia bagi 5, 5, 4, 6, 3, 7. 2010 tak tahu macam mana dia atur. Memang dia akan ambil daripada kaedah yang ni lah. Okey. Cuma dia boleh buat 6 palang 4, 7 palang 3. Tapi biasanya dia nak akan buat kecil ke besar. Dia takkan buat besar ke kecil. Ya. Itu jadi songsang pula. Okey. Boleh? Okey. Seterusnya. Seterusnya. Ni dia. Tengok soalan 2018. Yang ni Ustaz sebut tadi. 6, 4. Apa bendanya? Tengok tu. Soal al-awwal ila soal as-sittah. Ini soalan ni. Contoh dia. Apa dia? Soalan ni soalan percubaan baru ni kan. Ada yang setengah sekolah dia buat percubaan, dia guna soalan ni. Ada Ustaz dapat dengan cerita ni macam tu lah. Okay. Soalan ni dia ambil daripada 2018 punya soalan. Okay. Soalan yang ori ni. Yang tahun lepas lah. Tahun 2 tahun. 3 tahun lepas lah. 2018 ni. Apa dia tanya sini? Cuba awak tengok betul-betul. Dia tanya ikhtar. Ikhtar ijabah sahihah. Pilih soalan yang betul. Pilih soalan yang betul. Pilih jawapan yang betul. Berpandukan gambar. Yang ni yang Ustaz sebut tadi. Dia ada 6 soalan. Kita pasti ya. Ada 4, 6. Dia bagi. Ada 6, ada 4, ada 7, ada 3. Ada yang dia bagi 7, yang ni dia bagi 6. Jadi dalam tajuk 6 tadi, awak kena bacalah bab buah-buahan macam Ustaz sebut itu. Okey, yang revision kita buat itu, fokuskan baca bab buah-buahan, banyakkan baca bab sayur-sayuran, khudar, bacakan bab binatang, buat sedikit bab masa. Jadi benda-benda ni yang kita nak kena betul-betul kuasai. Okey. Okey, Ustaz nak tanya, apakah jawapan yang pertama pada soalan yang pertama? Silakan, siapa nak jawab? Tulis dalam ruangan chat. Tulis dalam ruangan chat. Ada siapa-siapa nak jawab? Okey, ada. Siapa nak jawab? Silakan. Alif. Okey, ada yang sebut Alif. Okey, ada yang sebut Alif. Siapa lagi? Siapa lagi? Amir Zakwan Alif. Okey, 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 okey. Okey, Amir Zakwan Alif, Alif. Nurdami Abbas Rishad Alif. Okey. Jawapannya ialah apa yang sebut Alif? Alhamdulillah pada pandai ya. Tak lama dah tu Allah. Sekejap tengok apa. Betul. Alif Jawapannya ialah Alif. Zanjabi. Apakah maksud Zanjabi? Zanjabi ini maksudnya ialah halia. Okey? Halia. Inilah bendanya. Okey? Halia. Jadi baca betul soalan tu, jangan cepat nak jawab. Oh, ini senang je. Ini awak tengok ni kurkumun. Dia tertukar pula dengan kurkumun. Kurkumun tu kunyit. Kurkumun tu kunyit. Zanjabi tu ialah halia. Jadi janganlah pergi pula tulis pula bazjan. Okey, batatis ataupun jazarun. Dia berbezalah. Jawapan dia kena tengok gambar. Ini soalan berpandukan gambar. Ini soalan yang bahagian yang kata markah 40 bahagian A. A dalam bahasa Arab dia tak tulis A, dia tulis alif. Kismu alif. Kismu alif tu adalah untuk soalan bahagian A. Okey, soalan yang keempat. Atau yang soalan keempat pula. Okey, silakan. Siapa nak bagi jawapan? Silakan tulis kat ruangan chat. Boleh, boleh. Siapa nak tulis jawapan? Ba. Marisa, ba. Arisa Natasha, ba. Betul ke? Ba. Ba Amai ba Okey, alhamdulillah. Okey, jawapannya ialah ba. Okey. Nurul Daniel Rizal. Macam kenal je. Yang ada masuk sosas itu ya. Okey. Ustaz minta maaf bukan minta maaf pun. Memang Ustaz kalau boleh masa program yang baru ni sosas tu bukan Ustaz yang bagi ceramah. Ustaz boleh bagi ceramah tapi tak syok nak Ustaz yang anjur tiba-tiba Ustaz nak ceramah. Dia nak confuse semua pula. Okey. Jadi kamu tak dapat itu, kamu dapat kat sini. Okey. Kalau tengok kat sini, tengok soalan yang keempat, jawapannya ialah ba. Kenapa kita kata ba? Okey. Cuba tengok betul-betul. Pengganggu soalan kat sini, dia bagi ada dua jawapan yang ada tamar rupah. Kita pun terfikir, ya Allah, betul ya.
Benda ni jawafah ke paraulah? Jawafah ke paraulah? Jawafah ke paraulah? Ingat tak perkataan jambu? Itu perkataan jambu. Jambu jawafah. Jambu jawafah. Jambu jauh. Bukan Jawa. Maksudnya sebut sini dia ada lebih kurang lah. Dia punya dekat-dekat lah dia punya tu. Jadi jambu jawafah. Jangan sebut jambu pisang. Sekarang viral tentang apa pisang. Tiba-tiba sebut pisang, pisang, pisang. Ustaz pun tak tahu kenapa. Okey, jadi nak ceritanya, okey, jambu jawafah. Jangan pula jambu faraulah. Macam tak kena aja. Tapi kena betul-betul lah sebab tu Ustaz kata kena hafal. Okey, kena hafal perkataan. Okey, tip nak hafal perkataan. Macam mana nak buat? Okey. Ni tip dia. Tip dia, hari ni kamu hafal 3 patah perkataan. 5 banyak sangat. 3 lah, 3. Hari ni awak hafal letak perkataan apa tu? Tamarun. Tamarun, tamar, jawafatun, jambu, raulatun, strawberry. Apa lagi? Tufahun. Itu dah banyak dah. Dah banyak dah. Jadi, 3 je, 3 je. Okey, ikutlah awak nak ambil faraulatun, jawafatun ataupun tufahun. Ambil perkataan yang sama-sama. Okey, kalau tak tamarun, tamarun kurma, tufahun apple. Apa lagi tak? Apa lagi huruf yang ada huruf tak? Jadi macam itulah. Ataupun ambil 3 dulu kat sini. Esok apa lagi 3? Lusa apa lagi 3? Cukup awak 5 hari dah dapat 15 perkataan. Awak dah bersedia untuk masuk dalam. Kat sini je. Kat sini. Lepas tu, okey, saya nak hafal haiwan. Awak pun hafal haiwan. Mula timsahun, buaya, apa lagi? Dikun, ayam jantan, gajah jatun, ayam betina. Nak hafal ayam je ni. Okey? Macam tu. Itulah cara-cara teknik-teknik kita nak cuba dapatkan perkataan dalam masa yang singkat. Cuba hafal 3 perkataan satu hari. Kalau 5 berat sangat. Okey, Ustaz tahu. Sebab kalau nak hafal semua perkataan, kalau dapat hafal 5, Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, dapat hafal 5 perkataan satu hari. Alhamdulillah. Okey? Sebab apa? Untuk kita mahir sesuatu bahasa, ini ada orang tips tips orang yang suka belajar bahasa. Tips dia mudah je. Untuk awak faham bahasa orang ataupun untuk awak pandai bercakap bahasa orang, memadai awak hafal dalam 600 ke 800 patah perkataan. Awak dah dikira awak boleh berbahasa. Sebab apa? Ustaz dengar tu masa Ustaz pergi ke Expo Buku, tahun bila Ustaz tak ingat dah. Okey? Dia cakap, bang, mari bang, kita belajar, kita ni bahasa Inggeris. Ustaz dengar je lah dengar cakap dia. Lepas habis dia cakap, ada tak yang dalam bahasa Arab? Dia tak ada bang, abang kena buat sendiri lah. Okey? Dia nak jual ensiklopedia bahasa Inggeris. Okey, bahasa Inggeris. Nak ajar budak-budak ni pandai bahasa Inggeris daripada buku level 1 sampai level 10. Okey, belajar buku ni 600 kata perkataan ataupun 800 kata perkataan dah boleh bahasa Inggeris. Begitu juga dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya. Awak nak bahasa Perancis ke, kalau sekarang ni orang suka bahasa apa? Suka bahasa Korea. Apalah bahasa Korea? Hanya sayur, sikit-sikit. Hanya sayur, macam sayur manjang sebutnya. Hanya sayur. Okey, suka sangat bahasa Korea. Hafalkan 600 kata perkataan bahasa Korea. Tapi macam mana? Hafalkan dulu bahasa Arab ni. Bahasa Arab ni kalau kita tak jumpa pun kita boleh jumpa dalam Al-Quran. Betul tak? Kita jumpa dalam Al-Quran. Okey, kita boleh jumpa perkataan-perkataan ni dalam Al-Quran. Itu dia punya tip dia. Okey, hafalkan 3 perkataan. Letak kat sini. Buat macam zikir pula. Tamarun, kurma, faraulatun, strawberry, jawafatun, jambu. Jambu batu. Buatlah pula. Ikut macam tu. Okey, kalau boleh lah. Ini tak ada paksaan ni. Dia nak, tak apa. Tak, saya tak paksa. Siapa yang nak saja. Okey, siapa yang nak, dia nak berjaya, begitulah usaha. Sebab itulah kita kata tadi, usah dikenang penatnya berusaha, tapi kenangkan manisnya kejayaan. Itu kata-kata semangat. Awak kalau tengok nota ni, awak akan jadi rasa semangat insya-Allah. Itu kata-kata semangat je lah. Okey.
Seterusnya, ada 10 minit maklumat tu yang kita bagi sebelum dapat amaran daripada feedback. Kejap lagi 10 dah habis macam tu je. Cuba tengok perbandingan 2018 dengan 2019. Apa yang sama kat sini? Awak cuba tengok betul-betul. Tak malu dengan yak malu. Itu je dia ubahkan sedikit. Cuba tengok betul-betul. Yang sebelah ta dekat atas 2019, ya beliau. Soalan sama. Okey. Dia soalan, bentuk soalan sama aja. Cuba tengok bentuk-bentuk soalan dia tengok. Okay, yang ni Ustaz katakan item yang kedua dia sama. Item kedua ni sama sebab apa? Awak cuba tengok betul-betul item yang kedua ni sama macam mana? Ya. Item kedua ni dia jadi sama sebab kalau kita tengok kat sini, item kedua ni dia ada beberapa tajuk dia masuk dalam tajuk kita punya kertas soalan, kertas yang item kedua ni. Contohnya awak tengok, okey, jawapan yang pertama, okey, nombor 11. Nombor 11 2018. Apa dia tanya? Mata ila mustashfa. Dia tanya mata apa? Istilah kita sebut mata tadhhab. Bila awak nak pergi ke hospital? Takkan awak nak tanya bila awak bekerja di hospital ke hospital? Okey. Dia kalau ayat tu kalau tanya mata tu bila? Kalau awak nak kata bekerja, bilakah anda bekerja ke hospital? Macam pelik macam ni. Okey, kalau kita mata tazhab bila awak nak pergi hospital? Itu betul. Ataupun bila kita sebut yang nombor 2, madza ummuka. Kalau awak tak tulis jawapan dia, awak kata apa? Madza ummuka. Apa ibu awak? Jadi nak kena tanya apa dia? Alamak, sorry. Cover lain. 2019 pula. Tengok yang sebelah dia. Ustaz ingat dia pergi satu-satu. Rupanya pergi ke yang sebelah. Sorry. Ya'malu tabibun fil mustashfa. Seorang doktor, okey. Apa dia? Cuba tengok. Tengok betul-betul. Tabibun ni untuk lelaki. Apa kelabu? Okey, tabibun ni untuk lelaki untuk lelaki, tabibun. Untuk lelaki. So kita kata sini ya'malu. Mestilah lelaki. Ya'malu tabibun fil mustashfa. Apa dia? Seorang doktor sedang bekerja di hospital. Begitu. Okey? Itu cerita dia. Okey, soalan yang seterusnya. Tak malu. Mada tak malu ummuka. Ada dua maksud kat sini. Yang pertama, apakah yang dikerjakan ibu kamu? Ibu kamu buat apa kat dapur? Contoh. Mada tak malu ummuk. Mak buat apa tu? Okey. Macam dia tengah nyangkut tanah itu kalau ada tanah lah kalau kat kampung kita tengok jangkul ke. Janganlah kalau ada nampak dia tengah jemur kain, tengah basuh kain, kau tanya lagi. Mak buat apa? Tak kadang-kadang. Dia tengah ni, tengah basuh kain basuh kain ataupun dia tengah jemur kain. Engkau pun tanya pula, "Mada tak malu mak?" Mak awak buat apa? Dah nampak kan mak dia buat apa? Janganlah tanya pula lagi. Begitu maksudnya. Ataupun kita sebut kat sini, "Mada ta'malu ummak?" Apakah pekerjaan ibu? Mak awak kerja apa? Okey? Mak awak kerja apa? Jadi kita nak tahu mak awak kerja apa. Okey, soalan sebelah. Yajtami'u mu'allimu. Semua guru-guru itu sedang beratur, berhimpun di sekolah. Ada taklimat dah. Begitu. Kemudian yang ke-13, apa dia? Yang ke-13, mas muka. Apakah nama kamu? Awak nama apa ya? Begitu. Nama apa? Apakah nama awak? Kalau kena apa? Hindustan ni, Abnam kya hai? Mera naam hai? Begitu hai. Hehehe. Okey, kemudian seterusnya pada soalan yang ke-13, tengok ini dia. Salat mi'atun wa arba'una. Ini nombor. Tu kalau nombor letaklah nombor. Okey, tengok dia bagi awak keliru. Pengganggu kat sini dia bagi asyarah. Okey, dia bagi asyarah. Wibek dah bagi amaran lagi 5 minit. Ya. Okey, Wibek, terima kasih. Okey, seterusnya kita pergi pula pada soalan seterusnya. Ini dia. Item ketiga, daripada item ketiga sampai item yang ke-9 Ustaz dah beritahu tadi, dia akan pusing-pusing. 2018 soalan dia isi tempat kosong berpandukan gambar. Cuba tengok orang tengah semayang. Jangan pula letak Muhammad yazhabu ilal madrasah.
Duduk tengah sembahyang, awak cakap Muhammad sedang pergi ke sekolah. Ataupun awak buat yang ketiga, yang kedua. Yastayqizu Muhammad minan naumi mubakkiran. Okey, Muhammad sedang bangun daripada tidur. Cari yang ada perkataan solat, yusalli. Jadi perkataan ini ialah yusalli Muhammad salat as-subh. Okey. Ada dia punya gambar tu orang tengah solat. Solat, yusalli. Okey. Jadi perkataan yang yusalli Muhammad salat as-subh. Okey. Itu cara pilihan jawapannya. Kita nak jawab pada soalan ni. Tapi pada 2019 dia tukar soalan. Dia bawanya soalan bentuk bergambar ni kepada soalan yang lain. Nanti minggu depan kita akan bincang pula item yang keempat, kelima dan yang keenam. Okey? Jadi soalan item ketiga ni tengok 2019 dia tukar. Dia tukar apa? Okey, untuk pengetahuan kamu, soalan item ketiga sampai ke 9 dia akan campur semua soalan ataupun tukar bentuk soalan tapi dia akan pusing-pusing macam tu. Tengok pada 2019 dia bagi pula dot khattan tahta ijabah sahihah. Letakkan garis. So awak nak garis yang mana? Nombor 16 at-tu'ban apa dia? Tak kulu ke ya kulu? Atau tak kulu nak. Begitu tak kulu. Nombor 17 Zaidun wa Aiman ada dua orang. Okey, maaf saya usap terlalu banyak. Tak apa. Video ni saya masukkan dalam Telegram. Boleh? Video ni saya masukkan dalam Telegram. Ni untuk revision. Untuk revision. Tak apa sebab saya nak bantu. Kejayaan anda, kebahagiaan saya. Itu dia. Hashtag Ustaz Standby. Baik. Nombor 17 serta nombor 18. Okey, nombor 17, 16 serta 17 Zaidun wa Aiman fil imtihan. Apa dia Zaidun wa Aiman fil imtihan? Yang jauh lah. Okey. Kalau dua orang, kena buat dua orang. Yang jahan itu imtihan. Okey. Ustaz takut dia mati tiba-tiba. Tengok yang seterusnya. Habis dah kita punya tajuk hari ni dalam masa yang singkat ini. Jadi mungkin kita akan bersambung nanti pada minggu hadapan. Kita akan masuk siri 2 bersama kita bedah soalan Lughatul Quran siri 2 insya-Allah pada minggu depan. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Apa dah siapa nak tanya? Nak tanya boleh ini ruangan tanya ni sebab apa? Sebab takut nanti kan bila dah habis tiba-tiba alah ustaz. Dia dah tak boleh nak buka dah. Okey? Jadi kita habis ni. Nanti video ni siap ustaz akan masuk ke dalam Telegram. Boleh tengok balik semua. Faham? Alia? Okey, alhamdulillah. Nota boleh tengok. Nota ni memang ustaz bagi. Okey, memang ustaz bagi. Jadi awak boleh tengok refresh balik. Tengok kena tak? Percubaan ni kena ingat soalan kalau tak dapat jawab cuba tengok kertas soalan yang item 1 2 3 sebab item 1 sampai 12 dia ada kaitan. Nak bina ayat tengok balik pada ayat yang dah dia bagi. Ada tak perkataan tu? Contoh yusolli, dia bagi perkataan yusolli. Awak tengok pada kertas yang pertama dia objektif. Ada tak contoh ayat? Ada lah ustaz. Pun buat ayat. Kita dah tak pandai Arab. Tiba-tiba kita nak buat bina ayat pula. Aduh. Tengok soalan objektif balik. Kat situ mungkin ada jawapan-jawapan yang boleh kita sesuaikan untuk kertas dulu. Untuk kertas dulu. Untuk bahagian B. Bahagian A, bahagian B tidak dapat dipisahkan. Kena sama-sama. Sebab tu kena bijak. Jawab soalan periksa ni kena tahu. Ya, nanti susah hantar ke dalam Telegram. Jangan bimbang. InsyaAllah. Ustaz akan hantar ke dalam Telegram. Ya. Okey. Jadi kena tengok soalan objektif yang 10 tu ada tak untuk bantu. Kalau kita tak dapat jawab, anda macam mana nak buat? Tengok balik pada soalan yang seterusnya lah. Soalan yang objektif yang kita dah buat kertas A tu, bahagian A, ada tak untuk jawapan bahagian B? Jangan pula pandai-pandai awak ambil jawapan kertas A, awak letak jawapan B. Tidak. Kita sebagai rujukan. Kalau ada, alhamdulillah.